Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat rakan-rakan sekalian dan juga Dr. Faiza. Okey, saya Fazilah Farha binti Abdul Razak dan juga rakan-rakan yang lain iaitu Zulfati binti Zahari, Nur Syafiqah binti Hamzat, Bawan Nisrina Darash, Nur Fasih binti Osman dan juga Wan Nur Amira binti Wan Alias. Okey, kami mewakili daripada kumpulan 4 yang membawa tajuk subtopik pengujian minat. Okey, tugasan ini merupakan sebahagian daripada subjek pengukuran dan pengujian psikologi PIA 3005 dan di bawah subtopik pengujian minat ini kami telah bersepakat untuk memilih inventory self-directed search di mana pemilihan dibuat adalah bersebab. Sebab dia adalah satu ialah memenuhi kriteria pengujian minat, dan yang kedua adalah apa yang kami mempertimbangkan dalam pemilihan adalah ciri-ciri psikometrik bagi ujian ini. Ciri-ciri psikometrik bagi inventory self-directed search ataupun saya lebih senang untuk sebut SDS. Okey, ciri-ciri psikometrik yang kami pertimbangkan adalah kesahan. Kesahan yang kami dapati bagi inventory self-directed search ni adalah nilai perkali 0.86 di mana ianya menunjukkan satu nilai yang membuktikan bahawa item-item yang terdiri di dalam self-directed search tersebut adalah merupakan item-item yang mencapai ataupun menepati matlamat pengujian tersebut. Maksudnya inventory tu nak uji apa, and then dia punya item pun menepati apa yang nak diuji. Maksud kalau contoh SDS kat sini, dia nak menguji personality, keselarasan personality dengan persekitaran. Okey. And then yang kedua, ciri-ciri psikometrik yang kedua adalah kebolehpercayaan, di mana nilai perkali bagi kebolehpercayaan bagi inventory SDS ni adalah 0.97. Ini dibuat oleh dibuktikan oleh Profesor Madya Dr. Siddiq Muhammad Noor, di mana dia membuat kajian ini, membuat kajian rintis ni di Malaysia. Okey. And then nilai dia adalah 0.97. Ini membuktikan bahawa dia boleh dipercayai dan juga boleh diguna pakai. Okey. Yang ketiga adalah kebolehtatbiran. Seperti mana yang kita tahu, inventory ini adalah berasaskan teori Holland. Jadi ianya mudah ditadbir bagi pentaksir yang betul-betul memahami teori Holland tersebut. Okey. Yang keempat pula adalah ciri-ciri psikometrik yang keempat adalah kebolehtafiran. Kebolehtafiran ianya mudah untuk mentafsir. Kerana apa? Kerana SDS ni merupakan satu ujian secara objektif di mana klien perlu menjawab ya ataupun tidak sahaja dalam inventory tersebut. Okey. Ianya objektif. Apabila ia objektif, ia memudahkan klien dan juga memudahkan pentaksir itu sendiri. Dan selain itu dia juga mempunyai standardis dia sendiri. Maksudnya dia tidak dipengaruhi oleh emosi, sama ada emosi klien. Dia tidak dipengaruhi oleh emosi pentaksir itu sendiri. Sebab dia result yang klien dapat daripada ujian tersebut telah pun ada format dia sendiri. Contoh, maksudnya kalaulah klien tu dapat SEC, so ia memberi maksud yang dah ada dalam format dia. Maksudnya kalau S tu seorang yang bersosial, suka bergaul dengan orang ramai. Okey, macam tu.
Okay, so kita beralih kepada pengenalan. Kita masuk kepada pengenalan. Okay, saya akan perkenalkan serba sedikit pasal self-directed search ni. Sebab saya yakin rakan sekelas saya telah pun mengetahui dengan lebih lanjut mengenai STS ni. Jadi saya akan terangkan secara ringkas dan secara umum sahaja. Okay, STS ni adalah daripada macam saya cakap tadi, dia adalah berasal daripada teori Holland dan diasaskan oleh John Holland. Dan apabila di Malaysia, Profesor Madya Dr. Siddiq Muhammad Noor, dia mengolah balik item-item ataupun dia mengolahkan balik inventory ni berdasarkan kesesuaian kepada populasi yang ada di Malaysia. Oleh itu STS boleh diguna pakai di Malaysia. Okey, inventory ni mempunyai 192 soalan ataupun 192 item, di mana setiap item tu dia mewakili konstruk 6 konstruk asas di dalam teori Holland, iaitu riasat, RISEC. Okey, saya akan terangkan dengan sepintas lalu sahaja apa itu riasat tu, sebab kamu semua dah tahu. Realistik adalah secara umumnya kita boleh ingat ataupun kita boleh mudah untuk difahami. Orang individu yang realistik ni biasanya dia lebih gemar bekerja dengan tools. Okey, I pula adalah mewakili bagi investigatif. Individu yang dikategorikan dalam investigatif ni biasanya individu yang minat kepada sains dan juga matematik. Selain tu, individu yang suka berfikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Okey, biasanya pekerjaan yang sesuai bagi individu yang berada di kategori investigatif ni adalah seperti ahli sains. Okey, baiklah. A pula adalah artistik. Artistik ni kebiasaannya adalah individu yang dikategori, tidak semua tapi sesetengah individu yang dikategorikan dalam artistik ni lebih beremosi, di mana dia menzahirkan emosinya melalui lukisan ataupun lirik lagu. Okey, so pekerjaan yang sesuai bagi kategori ini adalah pelukis, penulis lirik, penyanyi ataupun individu yang mempunyai seni dalam diri dia dan juga bakat yang terpendam. Okey. Selain itu adalah social. Social adalah individu yang suka akan bekerja dengan orang lain ataupun bertemu dengan orang lain. Kebanyakan individu yang berada di bawah kategori social ni adalah lebih suka ataupun lebih minat untuk melakukan perkhidmatan ataupun memberi bantuan kepada orang ramai. Dan E adalah bila sebut E ingat ekonomi, di mana dengan kata mudahnya untuk ingat benda ni adalah ini businessman. Okey, ciri-ciri bagi ataupun karakteristik bagi seorang businessman adalah dia pandai bercakap, bergaya, berkarisma dan juga dia mampu untuk mengaruhi orang lain. Sebab tu businesswoman dia berjaya ataupun dia punya marketing adalah dari segi dia punya keyakinan dalam percakapan. Okay, and the last one is conventional. Conventional adalah individu yang suka akan pengumpulan data, suka akan nombor-nombor. Biasanya pekerjaan yang sesuai bagi individu yang berkategori konvensional ni adalah kerani, accountant ataupun mana-mana yang melibatkan pengumpulan data, juga komputer data dan juga berkomputer lah, macam tu. Okey, tu adalah secara ringkas saja. Okey, untuk latar belakang isu klien ni, kali ni isu klien ni adalah melibatkan klien yang
merupakan masih bergelar sebagai seorang pelajar dan berumur 16 tahun. Kali ini klien tu datang adalah untuk melakukan ujian minat. Hal ini disebabkan oleh klien tersebut mengalami kekeliruan untuk memilih aliran ataupun bidang subjek. Mengikut penceritaan klien ini sebenarnya sekarang berada di tingkatan 4 dan telah mengambil ataupun sedang berada di kelas sains tulen. Ini adalah berdasarkan kepada minat klien itu sendiri dan juga sokongan dan dorongan daripada ibu bapa serta guru untuk supaya klien tu berada di kelas sains tulen. Memandangkan klien ini adalah merupakan pelajar yang cemerlang pada tahun lepas, iaitu penilaian tingkatan 3. Jadi itu menjadi satu aspek kelayakan untuk klien berada di kelas sains tulen. Walaupun belajar masih tidak banyak dan belum mendalam, klien tetap rasa minat terhadap subjek sains tulen. Namun begitu, timbul konflik ataupun isu di mana dalam masa yang sama klien ni dia keliru untuk kerana dia dalam masa sama berminat untuk subjek seperti ke arah perniagaan seperti ekonomi dan juga pengajian perniagaan. Jadi di situ timbulnya rasa klien ini mengatakan bahawa dia takut akan memberikan kesan atas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, sekarang dia berada di sains tulen. Jadi untuk dia kekal dalam sains tulen tu, dia takut keputusan yang dibuat itu adalah salah dan dia sendiri tidak dapat betul-betul kenal pasti minat dia tu cenderung ke arah yang bidang yang bagaimana. Jadi untuk lebih kepada pencerahan, klien tersebut telah ingin melakukan ujian minat untuk dia dapat tahu apa sebenarnya minat yang ada dalam diri dia dan cenderung ke arah yang mana, serta dia dapat membuat pilihan yang tepat kepada dirinya. Hai semua, hari ini Bawang akan terangkan tentang kaedah pentadbiran. Bagi kaedah pentadbiran pula, terdapat 4 langkah utama. Yang pertama adalah mengenali diri. Pada fasa ini, kaunselor akan membantu klien untuk meneroka kekuatan dan kelemahan serta potensi diri seseorang klien melalui ujian minat kerjaya. Kaunselor juga memberi perhatian kepada minat kerjaya, nilai kerjaya dan juga pencapaian klien. Kaunselor telah memilih inventari SDS atas beberapa sebab. Antaranya, kesesuaian terhadap golongan sasaran iaitu pelajar sekolah, sering digunakan di peringkat sekolah dan penggunaan bahasa yang mudah serta ringkas. Kaunselor telah memberi penerangan kepada klien bahawa soal selidik tersebut mengandungi 192 item dan klien harus menjawab ya sekiranya item berkenaan bertepatan dengan diri dan tidak jika di sebaliknya. Klien diberi masa dalam 20 minit untuk menjawab. Setelah klien habis menjawab soalan, kaunselor telah mengirakan skornya. Kaedah penskoran akan diterangkan oleh Fasiha nanti. Keputusan adalah seperti berikut. Klien mendapat paling tinggi pada investigatif iaitu 27 mata. Kedua adalah enterprising 21 mata dan ketiga adalah social sebanyak 20 mata. Hasil keputusan tersebut menunjukkan bahawa klien memang minat akan bidang sains tulen yang selaras dengan jurusan yang sedang diikuti di tingkatan 4 sekarang. Kaunselor juga melihat hubung kait pencapaian dan minat kerjaya klien. Keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PD3 iaitu dapat 10A 1B menunjukkan bahawa klien berpotensi serta memiliki minat yang selaras dengan jurusannya. Langkah seterusnya adalah meneroka peluang. Pada fasa ini pula, kaunselor menerangkan lebih lanjut tentang bidang minat klien. Kaunselor memberi pendedahan tentang prospek pekerjaan pada bidang dan sub-bidang minat klien. Klien juga diberi nasihat untuk mengkaji lebih mendalam tentang bidang kerjaya, deskripsi tugas, cabaran, pendidikan lanjutan, persekitaran kerja dan sebagainya untuk memastikan klien betul-betul minat dan berpotensi dalam bidang minat yang dipilih. Langkah ketiga pula, membuat keputusan. Pada tahap ini, kaunselor meminta klien untuk menentukan kerjaya pilihannya. Setelah klien mengkaji dan mendapatkan maklumat yang secukupnya tentang
prospek kerjaya, kaunselor meminta klien untuk menyenaraikan 10 pekerjaan yang diminati oleh klien berdasarkan 3 kod bidang minatnya, iaitu IES. Daripada 10 pekerjaan tersebut, akhirnya klien memilih 2 pekerjaan yang paling diminati, iaitu doktor dan guru mata pelajaran sains. Pemilihan tersebut dibuat berdasarkan syarat kursus, prospek kerjaya, kos, minat serta potensi diri. Akhirnya, langkah teruskan. Kaunselor telah membantu klien untuk celik akal dengan mengenal pasti minat sebenar klien. Setelah mengetahui minatnya, kini klien rasa lebih jelas akan masa hadapannya serta bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya Fasa akan membentangkan kaedah pengiraan skor memandangkan grup kami memilih ujian personality SDS iaitu yang diasaskan oleh Holland. Jadi kaedah pengiraan dia ialah yang mana SDS ni dia ada 192 item penyataan dan setiap item tu ada pilihan jawapan ya ataupun tidak. Jadi untuk mengira markah skor SDS ni kita kena kira berapakah jumlahnya sebab setiap item tertentu mewakili salah satu daripada jenis personality sama ada R ataupun I ataupun A, S, E ataupun C. Jadi setelah menjumlahkannya dan kita akan dapat tahulah 3 kod yang mewakili kod minat ataupun kerjaya yang sesuai dengan individu tersebut. Seterusnya, setelah dapat tahu 3 jenis kod macam contoh klien yang kita lakukan dalam video tersebut, isunya yang mana dia keliru untuk memilih sama ada dia minat dalam bidang sains tulen ataupun perniagaan dan ekonomi. Jadi setelah menjawab soal selidik tersebut, dia mendapati bahawa kod yang sesuai dengan dirinya ialah ISE, yang mana I investigatif dia dapat jumlah sebanyak 27 dan enterprising sebanyak 21 dan social ialah 20. Melalui model heksagon, kita dapat lihat ada 4 andaian yang menunjukkan hubungan antara ke-6 jenis personality dengan persekitaran kerja ataupun minat seseorang individu tersebut. Yang mana yang pertama ialah congruence, yang kedua pembezaan, identiti dan juga konsistensi. Baiklah, dari segi congruence ni pula ialah sebenarnya padanan personality dengan persekitaran yang berbeza. Sebagai contoh, kalau seseorang tu mempunyai personality social, jadi dia suka untuk berinteraksi dengan orang ramai dan juga terlibat dalam hubungan sosial. Jadi congruence ni tak akan berlaku jika seseorang yang mempunyai personality realistik tetapi terlibat dengan persekitaran sosial. Kenapa? Sebab realistik ni dia lebih suka untuk bekerja dengan mesin, untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan peralatan. Jadi kalau individu realistik terlibat dalam hubungan sosial, dia tak akan kongruen sebab bertentangan dengan personality dirinya. Huruf pertama dalam kod 3 mata Holland tu menunjukkan bahawa sikap tersebut dominan dalam personality seseorang individu tersebut. Contohnya isu klien yang kita jalankan ujian ke atasnya, dia mendapati bahawa I adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 27 skor. Maka I merupakan sifat dominan dalam diri klien tersebut, yang mana bertepatanlah dengan minat klien yang dia sebenarnya minat akan bidang sains tulen. Walau bagaimanapun dia keliru dalam membuat keputusan sebenarnya, tapi sebenarnya dia lakukan ujian ni mendapati bahawa ujian ni adalah kongruen dengan dirinya sebab dia dapat integratif sebanyak 27 skor. Maka betul lah dia minat bidang sains tulen tu. Yang kedua ialah pembezaan, yang mana pembezaan ini akan menentukan ketulenan seseorang individu ataupun persekitaran tersebut. Pembezaan yang tinggi merupakan menunjukkan personality yang dominan, manakala pembezaan yang rendah pula tidak menunjukkan personality yang dominan. Kebanyakan seseorang individu tu dia akan menunjukkan personality yang dominan, tak kira lah satu personality, 2 ataupun 3. Contohnya seseorang tu dia suka tolong orang, dia suka jadi leader dalam grup, dia suka melukis, tapi dalam masa yang sama dia tak suka kerja dalam pejabat, dia tak suka dia tak suka bisnes
niaga online ke sekarang tapi dia lebih suka kepada perkara-perkara yang bebas macam melukis macam tu. Dan di sini kita dapat lihat bahawa pembezaan ini amat ketara antara personality sosial dan artistik dengan personality seperti konvensional yang macam kerja kat pejabat, business enterprising. So di sini menunjukkan pembezaan yang dominan antara personality social artistik dengan enterprising dan juga konvensional. Jadi kalau nak tahu pembezaan tu tinggi ataupun rendah, pengiraan dia adalah kita tolak jumlah skor yang tertinggi dengan jumlah skor yang terendah. Jadi untuk ujian SDS ni kita dapat lihat skor penengah ialah 16 sebab dia punya total ialah 32 dibahagikan 2 jadi 16. Jadi kalau skor tertinggi ditolak dengan skor terendah, jumlahnya kurang daripada 16, maka ia dikira adalah pembezaan yang rendah. Jadi dalam kes yang dilakukan oleh klien ni, isu yang dibawa oleh klien ni, ia menunjukkan pembezaan yang rendah. Sebab apa? Sebab markah investigatif dia ialah 27 dan juga beza antara enterprising 21 dan juga social 20, tak jauh beza. Jadi pembezaan bagi isu klien ini adalah sebanyak menunjukkan pembezaan yang rendah. Seterusnya ialah yang ketiga, hubungan konsistensi. Yang mana konsistensi ni diukur dalam 3 tahap. Yang mana tahap pertama ialah paling konsisten, dan yang kedua konsisten yang sederhana, dan yang ketiga ialah konsisten yang rendah ataupun dipanggil tidak konsisten lah. Yang pertama, konsisten yang tinggi. Di mana jika kita lihat pada model hexagon ni, RIASEC. Contohnya ialah dua jenis personality yang bersebelahan. Contohnya S dengan E, S dengan A dikira konsisten jika hubungannya ialah bersebelahan. Tetapi konsisten yang sederhana jika hubungan antara personality bersandingan. Contohnya S dengan I. Dalam ni pasal bentukan rajah, yang mana keputusan yang dibuat oleh klien yang mendapat keputusan ISE menunjukkan hubungan yang sederhana antara I dengan S, dan juga hubungan yang rendah ataupun tidak konsisten dalam hubungan I dengan E. Sebab tahap konsisten yang rendah ataupun dipanggil tidak konsisten, yang mana dua personality yang bertentangan. Contohnya E dengan I, S dengan R yang kita dapat lihat dalam rajah ni. Jadi untuk keputusan klien ISE, antara I dan S menunjukkan hubungan yang sederhana kerana I dengan S personality yang bersandingan, dan juga hubungan konsisten yang rendah ataupun tidak konsisten antara I dan E kerana ianya bertentangan. Dan dapat lihat juga hubungan yang tinggi antara S dan E, yang mana merupakan personality yang bersebelahan S dan E. Jadi ketiga-tiga hubungan konsistensi dapatlah diukur dan dilihat dalam rajah hexagon ni, dalam model hexagon. Okey, yang terakhir ialah identiti, yang mana identiti ni memberi anggaran tentang kejelasan dan kestabilan identiti personal atau identiti persekitaran. Seperti yang kita tahu, setiap persekitaran ni mempunyai identiti yang berbeza-beza, ataupun dengan kata lain, setiap pekerjaan tu mempunyai tugasan yang berlainan. Contohnya, jika kita lihat seseorang yang bekerja di pejabat, personalitinya berbeza dengan seseorang yang bekerja di kilang. Kerana apa? Sebab kalau pekerjaan di pejabat, dia lebih kepada personality konvensional, seperti setiausaha, kerani, dan berbeza pula dengan seseorang yang bekerja di kilang. Sebab individu yang bekerja di kilang ni berkemungkinan mempunyai personality realistik. Sebab apa? Sebab di kilang dia menggunakan mesin, dia mahir dalam menggunakan peralatan. Jadi di sini kita dapat lihat perbezaan identiti persekitaran, yang mana antara seperti contoh tadi, antara realistik dan juga konvensional. Sebab itu setiap perkara mempunyai identiti masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nashafika binti Muhammad Hamsan akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, yang mana saya akan menjelaskan tentang jenis isu klien yang sesuai. Okey, kita tahu bahawa Howlin ni sangat popular dalam setting sekolah, yang mana ramai guru-guru, kaunselor yang menggunakan ujian Howlin ini kepada pelajar-pelajar mereka yang menghadapi kesukaran ataupun kekeliruan untuk menentukan aliran subjek selepas PT3, SPM ataupun STPM. So kat sini guru-guru akan menggunakan ujian Howlin kepada pelajar yang menghadapi masalah untuk menentu ataupun memilih aliran subjek yang mereka minat
minat berdasarkan personaliti dan minat mereka, dan juga tak lain tak bukan pencapaian mereka. So kat sini kita tahu bahawa ujian Holen ni mengambil pelbagai faktor-faktor, termasuklah faktor persekitarannya yang lain, untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Sebagai contoh, seseorang pelajar itu mempunyai kesukaran untuk menentukan aliran subjek yang mereka minat selepas peperiksaan PT3. Okey, sebagaimana saya juga pernah menghadapi masalah tersebut, yang mana saya keliru untuk memilih aliran subjek yang mana, sebab pada masa itu saya mendapat aliran sains tulen dan juga tawaran sekolah teknik. So kat situ pada masa itu saya dipengaruhi oleh pemikiran negatif dan juga persekitaran yang tak membantu, yang mana saya rasa saya tak boleh membawa ataupun mempelajari aliran sains tulen ni. Tapi saya mengambil tindakan untuk berjumpa dengan guru kaunselor, dan guru kaunselor tersebut menjalankan ujian Holen terhadap saya dan mendapati bahawa saya boleh membawa aliran sains tulen ini sebab personaliti, minat dan juga pencapaian saya. Dan kaunselor tersebut memberi tempoh masa 3 bulan kepada saya untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran dalam aliran sains tulen ini, dan saya mendapati bahawa saya rasa minat dan saya suka terhadap aliran sains tulen ini, terutamanya subjek fizik dan kimia. So kat sini terbuktilah bahawa ujian Holen ini boleh membantu seseorang pelajar itu menentukan aliran subjek yang mereka minat berdasarkan minat mereka, personaliti mereka dan juga persekitaran mereka. Seterusnya, ujian Holen ini sesuai digunakan dalam setting organisasi yang mana isu-isu adalah berkaitan dengan pemilihan kerjaya dan juga penyesuaian kerjaya. Bagi isu pemilihan kerjaya mungkin berlaku kepada individu yang baru saja menamatkan pengajian dalam sarjana muda, diploma atau apa-apa tahap pendidikan, yang mana mereka berasa keliru untuk menentukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat, personaliti dan juga pencapaian mereka. Sebagai contoh, mungkin seseorang individu itu mendapat tawaran pekerjaan yang luas yang mana meliputi banyak bidang. So kat sini dia rasa keliru ataupun dia suka untuk memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat, personaliti dan juga pencapaian mereka. So kat sini ujian Holen ni dapat membantu dia untuk memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat, personaliti dan juga pencapaian mereka. Isu penyesuaian kerjaya ia mungkin berlaku kepada individu yang telah mempunyai pekerjaan yang tetap tetapi dia merasakan kurang selesa dan tidak berpuas hati terhadap kerja yang dilakukan kerana kurang minat yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan itu, sehingga menyebabkan produktiviti kerjanya menurun ataupun berkurangan. So kat sini perlunya kaunselor dalam organisasi tersebut bertindak untuk menjalankan ujian Holen ataupun ujian minat kerjaya sidik untuk membantu pekerja tersebut menangani masalah tersebut. Sebab ujian Holen ni secara tidak langsung dia boleh membantu individu itu mendapat ataupun membuat keputusan yang terbaik dalam memilih ataupun menentukan bidang kerjaya yang sesuai dengan minat dia, sebab minat ni merupakan perkara yang penting. Sekiranya tidak ada minat dalam pekerjaan yang dilakukan, ia akan mengganggu produktiviti ataupun prestasi kerja yang dilakukan oleh individu tersebut. So kat sini boleh digunakan ujian Holen ini kepada individu yang menghadapi masalah penyesuaian kerjaya. Kesimpulannya, tugasan ini melibatkan temu bual dan temu bual ini dilakukan secara bersemuka bersama klien, di mana klien ni memang sukarela dan berminat untuk membuat ujian minat kerjaya Holen kerana klien ni memang mempunyai isu dari segi minat untuk pemilihan subjek bagi subjek di tingkatan 4 kerana klien ni dia baru habis PT3 dan mendapat keputusan agak cemerlang, dan klien ni dia masih keliru adakah subjek yang dia pilih sekarang ni betul-betul bersesuaian dengan minat klien, kerana klien ni dia mempunyai isu di mana dia meminati 2 subjek sekaligus, iaitu subjek sains tulen dan juga perniagaan. Tapi klien ni dia tidak dapat untuk memilih kedua-dua subjek tersebut kerana subjek ni dia melibatkan 2 kelas yang berlainan,
iaitu satu kelas sains tulen dan satu kelas perniagaan. Dan klien ni dia masih keliru, dan klien sekarang ni dia berada di kelas sains tulen, memandangkan dia mendapat keputusan yang cemerlang dalam PT3, dan juga dia mendapat saranan daripada guru-guru, rakan, ibu bapa, di mana mereka ni suruh klien ambil subjek untuk sains tulen. Jadi klien sekarang ni dia keliru. Adakah subjek yang dia ambil sekarang ni betul-betul bersesuaian dan kena dengan minat dia? Jadi oleh itu kami ni membuat ujian minat kerjaya Holland terhadap klien untuk memberi pendedahan dan penjelasan lah, dan untuk tahu dengan lebih lanjut apakah minat klien yang bersesuaian dengannya. Dan kemudian kami menggunakan alat ujian kerjaya Holland, iaitu Self Directed Search, SDS. Dan apabila hasil ujian ni, hasil alat ujian ni mendapati klien ni dia memang mendapat skor yang tinggi. Skor yang tinggi dalam komponen I, iaitu investigatif, dan skor kedua tinggi adalah bidang komponen enterprising. Jadi di sini kita nampak lihatlah di mana minat klien ni dia memang selaras dengan apa yang diperoleh ni. Cuma klien ni dia nak dapat pendedahan manakah yang lebih sesuai dengan manakah lebih sesuai dengan dia. Kerana disebabkan musim PKP ni, klien dia tak dapat mendalami dengan lebih dalam lagi mengenai subjek sains tulen ni. Jadi dia tak tahulah sama ada dia boleh teruskan ke tak dengan subjek sains tulen ataupun dia perlu tukar kepada bidang perniagaan. Dan apabila kita mendapat skor klien, memang klien ni dia mencatatkan nilai yang paling tinggi, skor yang paling tinggi dalam komponen I, iaitu sebanyak 27. Manakala kedua tertinggi adalah dalam komponen enterprising, iaitu 21. Dan maksud di sini klien ni dia memang mempunyai minat yang lebih tinggi lah dalam bidang investigatif, iaitu melibatkan bidang fakta. Kerana klien sendiri pun bagi tahu klien cita-cita dia ingin menjadi seorang doktor. Kerana klien ni dia cakap dia minat subjek biologi, dan cita-cita dia adalah untuk menjadi seorang doktor ataupun guru biologi. Jadi berdasarkan Macam ni kita dapat kenal pastilah minat kerjaya minat kerjaya klien yang bersesuaian dengan dirinya.